دورة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم بسم الله الملك على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Dan ingatlah pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menyeru mereka lalu bertanya, mana sekutu-sekutuku yang kamu sifatkan mereka yakni menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan? Mana dia? Dan pada hari itu kami keluarkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan kepada golongan yang kafir, bawalah keterangan dan bukti kebenaran kamu. Maka pada saat itu ketahuilah mereka bahawa kebenaran hak ketuhanan itu tertentu bagi Allah, dan dengan itu hilang lenyaplah dari apa yang mereka ada-adakan secara dusta dahulu. Tafsirnya ayat-ayat ini menceritakan bahawa di akhirat Allah Ta'ala akan berseru dengan nada teguran, Aina syurakai, mana dia sekutu-sekutu yang kamu ambil daripada jenis manusia ke yang disembah, ataupun langsung yang tidak berakal, patung-patung berhala yang direka oleh mereka. Mana? Tuan tanya dia. Ini semua makna pertanyaan untuk menekan mereka. Allah. Dengan nada teguran kepada orang yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala, yang didakwa sebagai Tuhan selain daripada Ta'ala, dakwaan, ya, sebab tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala ni. Tuhan orang Islam ke orang kafir ke sama saja, dia bertuhankan semua kepada Allah Ta'ala. Sebab tu jangan kita pula tersilap, dia tengok dia patung tu dekat tokong tu, tu Tuhan orang kafir tu. Kita pula pergi mengaku yang tu Tuhan kafir. Kita dengan orang mengaku tu jadi kafir. Yang lain, bab ketuhanan sama saja. Apa maksud dia? Tuhan kita ke Tuhan dia ke satu, ya, tunggal Allah Ta'ala. Ya, itu yang disembah itu bukan Tuhan, itu dakwaan dia. Dakwaan palsu. Ya. Di manakah sekutu-sekutuku? Mana dia patung-patung berhala itu yang dahulu kamu katakan di dunia itu, ya, sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala? Mana dia? Tu. Semua dah kena apa? Dah kena gendam dalam neraka. Berhala tempat di bawah sekali. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Unggun waquduhan nar, unggun api neraka ni paling bawah sekali, tempat paling panas di bawah. Ialah manusia dan batu-batu, ada hijarah, batu-batu yang dipahat, diukir macam-macam bentuk ada ikut kepala dia lah, ya. Semua tu akan dihumban ke dalam neraka, menjadi unggun neraka. Kemudian Allah SWT berfirman selanjutnya dalam ayat yang tersebut, maknanya, dan kami datangkan setiap umat
yang diutus kepada mereka sebagai saksi. Allah Ta'ala datangkan mana tiap-tiap umat tadi sebagai saksi dia. Allah wa naza'na min kulli ummatin syahida, mana saksi. Lalu kami bersabda, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Faqulna, maka kami kata, hatu burhanakum. Ini sabda itu, firman. Maka yakinlah perantaraan rasulnya itulah yang hak dan benar, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Fa'alimu, maka mereka sedarlah annal haq, bahawa sebenarnya kebenaran lillah, bagi Allah Ta'ala. Wa dhalla anhum, dan telah sesat daripada mereka tadi makanu yaftarun, apa yang mereka reka-reka, sangka-sangka konon sebagai Tuhan itu semua karut, ya, menyesatkan mereka, dan mereka menerima akibah, balasan yang sangat dahsyat di akhirat pula kemudian secara kekal, ya, bila kufur dia kekal. Allah, kalau orang iman masih ada iman, habis dia punya dosa itu diselesai, dia akan dikeluarkan. Adapun orang kafir tak ada jalan keluar bagi mereka, mereka kekal selama-lamanya, na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Qarun adalah dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan, yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sangat berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat. Pikul kunci pun tak dipikul, dan berat, banyak tak banyak gedung itu. Ia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kepadamu akan pahala dan kebahagiaan di akhirat. Janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan kebekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah Ta'ala berbuat baik kepadamu, yakni dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Tafsiran ayat ini, menurut kebanyakan ahli tafsir,
ulama ahli tafsir di kalangan mufassirin, Quran yang diceritakan dalam beberapa ayat ini adalah Qarun. Qarun yang diceritakan dalam beberapa ayat ini ialah saudara sepupu bagi Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia sepupu kan. Dekatlah. Dalam menegakkan kebenaran kita akan diuji satu jenis ujian. Iaitulah apa? Berdepan dengan orang yang dekat. Ya, ketika itu barulah kita dicabar, teruji, teruja gitu. Nak berpegang dengan ajaran Allah Ta'ala ke atau sebaliknya. Banyak kadang-kadang sini orang, saya nak buat macam mana ni, saudara lah dia kata. Wah, saudara. Saudara tak betul, apa dia sokong saudara dia. Ya? Ni tak ada saudara-saudara, tak ada. Saudara nombor dua, semua nombor dua. Pertama Allah dan Rasul, Allah Ta'ala dulu. Ya. Sebab tu dalam Quran kata, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. La tajidu qauman, kamu tidak akan dapat lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yuwaduna man hadallah, mencurahkan kasih sayang kemesraan mereka kepada orang yang menentang agama Allah Ta'ala. Walau kanu aba'ahum, walaupun penentang itu bapa-bapa mereka. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ashiratahum, atau orang sekeliling dia. Siapa dia? Pak saudara, anak buah dan sebagainya. Ini berlaku dijelaskan dengan perbuatan sendiri. Berlaku dalam Badar Kubra. Peperangan Badar yang besar dan peperangan bulan Ramadan. Bapa sini, anak sana. Pak saudara sini, anak buah sana. Oh, memang mencabar. Sebab itulah ahli Badar diberi bintang besar oleh Ta'ala. Ya ahlal Badr, ifa'alu ma syi'tum. Wahai ahli Badar, kau buatlah apa. Maksud dia apa? Mereka ni sedia diberi keampunan oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya bintang besar didapat daripada Ta'ala sebab mereka telah diuji dengan ujian yang sangat menyentuh hati mereka. Saudara apa ni? Sana pegang pedang, sini pegang pedang. Siapa mati tak tahu ni, kan? Masing-masing nakkan kemenangan, nak mengalahkan. Sedangkan di sana ada saudara sedarah, senasab dengan dia. Tapi oleh kerana Islam lebih tinggi daripada segala-galanya, mereka berjaya meletakkan Islam di tempatnya. Maka di sini saudara sepupu, kan? Karun ni sepupu. Orang belah sini pula cari harta karun. Karun kakak Melaka ke, kakak Malaysia sana. Habis ni macam-macam. Allah. Sepupu Nabi Musa AS, dia munafik terhadap Nabi Musa. Ya. Dan menjadi binasa kerana kemunafikan dia. Karun ni Taurat dia hafal kan? Ya. Taurat dia hafal. Taurat lebih berat daripada Quran hafal. Ya, apa Quran? Banyak orang hafal. Taurat dia buat. Tak sampai angka 10 orang yang boleh menghafal Taurat. Tak sampai 10 orang yang boleh hafal Taurat. Karun setengah daripada ni. Hafiz. Karun ni orang panggil Al-Hafiz. Ustaz Karun. Ustaz Karun. Syekh Karun Al-Hafiz. Hubungan mataharinya kapi, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Dijual agama Allah Ta'ala. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunia. Dijual agama dengan sebab dunia tadi. Dia apa? Semayang bersama, kan? Akhir dah genggang. Minta Nabi Musa doa jadi kaya. Ya, minta Nabi Musa ilmu, apa dia panggil? Kimia. Ilmu buat emas. Ya, bahan campuran logam bawah tu tak beri ilmu pada Nabi Musa, dia boleh buat emas. Dia kecik lain taksis iradat Tuhan nak uji dia, dapat. Oh, dia polon betul-betul. Ulama mengatakan 70 ekor unta menanggung kunci dia, kan? Kita kalau 3-4 ekor bungkus gedung tanggung mau dah banyak anda ni. Ini kunci je. Oh, bayangkan macam mana. Turun aja ayat zakat habis. Dia kata, ya Musa, ini kau dengki dengan aku ni. Dah. Habis dia tuduh Nabi Musa. Tolak ayat Allah Ta'ala berhubung dengan pembersihan harta ialah zakat. Dia tolak. Habis. Dia tolak apa jawab? Kufur lah, tuan-tuan. Tak cukup lagi. Nabi Musa minta, tapi zakat dia berat.
zakat dia robo'. Adapun zakat kita robo' usyur. Zakat kita ni robo' usyur. Mana 1/4 diambil daripada 1/10. Ya. 1000 daripada pecah 10 jadi berapa? 100. Daripada 100 tu ambil 1/4, RM25. Kalau karun 1,250. Zakat dia banyak. Maknanya 1,250. Kita 1,000, RM25. Kalau tak keluar ke RM20 memang malakon tu. RM25 tu nak keluar. Kan? Jadi maknanya dia diuji. Akhir dia tolak ayat Tuhan. Tak cukup lagi Nabi Musa minta. Wah, dia tak selesa lagi. Dia upah perempuan berzina. Tergamak dia. Bagi perempuan zaniah, upah pada perempuan tu dah mengandung, dia suruh perempuan tu isytihar di tengah bandar, aku berzina dengan Musa. Ya, Nabi Musa pun kena fitnah perempuan. Ya, difitnah. Akhir bila hari apa? Hari nak berbicara dia, Allah Ta'ala sentap kaki dan habis. Mengikut ulama, dia turun sikit-sikit ni. Dia jejak ke bumi ke-7 sampai kiamat tu. Sikit-sikit. Oh, tak tahu azab yang dahsyat ni. Itu punca apa di Jahannam? Punca dunia. Al-mal, hubbul mal wariyasah yumbitani nifaq kama yambutul ma al-baqi. Kasih ke dunia, hubbud dunia ni, kasih ke dunia menggila. Kemudian kasih menjadi ketua, berkebut, nak jadi PM ni, jadi PM. Oh, gila kan. Dah 3 kali jadi lah. Baling dalam longkang tu. Kan, dalam mampus. Tu. Kasih kepada jadi ketua. Ini yumbitani nifaq. Kata Rasulullah SAW, menumbuhkan sifat nifaq, munafik dalam hati manusia. Bandingan dia kama yang butul ma al-baqri. Macam mana air itu menumbuhkan sayur-sayuran. Turun aja hujan kan mengepul hijau. Mana Ta'ala hijarkan sayur-sayuran subur dengan sebab air. Bukan diri air itu boleh menyuburkan, tidak. Ya, menyuburkan semua tu hak Allah Ta'ala, semua sebab. Jadi turun je air hijau. Begitulah maknanya. Bila ada dua sifat, hubbud dunia, hubbur riyasah, habis. Akhir siapa kena ni? Karun kena. Dia jadi nifak, akhirnya dia berpaling tadah. Ya, Allah. Padahal Nabi Musa, dia dapat, Nabi Musa ajar dia ilmu. Oh, dia dah dapat, dia tak ingat dah tuan-tuan. Dia makan tuan begini, dia pusing berpaling tadah. Dia mempunyai kekayaan yang dikurniakan Allah Ta'ala kepadanya. Kerana besar ni kekayaan dan perbendaraan yang dimiliki, sehingga kunci-kunci khazanahnya boleh dipikul oleh orang-orang yang kuat. Dia diberikan nasihat oleh beberapa orang daripada kaumnya, janganlah engkau bangga dan terlalu gembira dengan apa yang engkau milik, sehingga engkau melampau batas dan lupa daratan. Sepatutnya kekayaan itu digunakan untuk mendapat nikmat yang lebih besar di sana esok, ialah keridaan Allah, al-jannah, syurga. Ya, tapi dia gagal. Dia tersangkut dengan sedikit ujian, akhirnya dia kufur dengan Allah Ta'ala. Dan kedurhakaan dia disenaraikan dalam Quran. Sampai akhir zaman orang baca cerita dia. Maknanya apa? Dia telah dihina oleh Allah Ta'ala. Siapa Tuhan hina, tak ada siapa boleh apa? Muliakan dia. Siapa Tuhan mulia, tak ada orang boleh hinakan dia. Hari-hari kita baca dalam doa kunut kan. Wala ya'izman wala ya'izzu. Ya. Wala ya'izzu man adai. La izluman wa lai. Takkan jadi mulia orang yang Tuhan hina, takkan jadi hina orang yang Tuhan muliakan. Tak ada siapa boleh hina kalau orang tu dimuliakan oleh Allah, dan takkan jadi mulia kalau orang tu dihina oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Dan hendaklah engkau gunakan kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepadamu itu untuk beribadah kepada Tuhanmu. Gunakan untuk kerja-kerja yang dikatakan ibadah. Apa makna dia? Kerja-kerja yang mendapat keridaan Allah Ta'ala. Sama ada dalam bentuk
Ya, makna kegunaan dia sendiri untuk ibadat ataupun bantu orang yang memerlukan, atau digunakan untuk kerja-kerja perjuangan Islam dan sebagainya. Ya, asal kerja itu membawa rida Tuhan. Jangan sekali-kali digunakan untuk jalan maksiat. Ya, kegunaan jalan maksiat mana telah kufur nikmat Allah Taala. Ya, lain orang bagi, lain digunakannya. Dan taklah kau gunakan, itu dipanggil syukur, tasarruf ma an'amallahu ila ta'ati, mengguna pakai nikmat Allah kepada mentaati dia. Dan taklah kau gunakan kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepadamu itu untuk apa? Beribadah kepada Tuhanmu dan berbuat baik sesama manusia dengan menafkahkan sebahagian daripada harta kekayaan. Ini turun zakat, kita nak keluar. Untuk apa? Menolong mereka yang ingin pertolonganmu, dan di samping itu janganlah engkau melupakan bahagian dari kenikmatan duniawi yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa makanan, minuman, pakaian, perkahwinan dan perumahan, supaya kamu jangan melampaui batas dan janganlah engkau berbuat kerosakan dan berlaku zalim di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna kerosakan sini? Ai birtikabil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat dan kemungkaran. Ya, rosak di segi Islam ialah orang itu mengerjakan maksiat di sisi Allah Ta'ala. Itu sebenarnya golongan yang melakukan mufsidin. Ya. Jadi takrif kerosakan ni banyak ada orang gunakan ikut kepala dia sendiri. Kan? Kalau orang bawa Islam dia cap rosak, apa dia kata? Pelampau, ekstrim. Yang dia lawan Tuhan tak ekstrim. Ya, dia membelakangkan hukum syariat Tuhan tak ekstrim. Itu pentafsiran mengikut otak mereka yang dah sesat. Ya, kita kena ikut ukuran daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qala ta'ala qala innama utituhu ala ilmin indi ila akhir ayat. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa qala al-imam an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, namun pendapat ini tergolong dia pendapat yang sangat lemah. Dia ada berapa pendapat tadi tu? 5 pendapat, ya. Dalam masalah apa? Keizinan rosah menuturkan perkataan yang asalnya tidak dibenarkan, boleh membawa kepada kufur. Tapi oleh kerana nak menyelamatkan diri dia, kalau dia tak ucap dia kena tembak, dia mati kan. Ya. Jadi maka situ banyak pendapat ulama. Mana lebih afdal? Yang afdal apa? Dia sanggup mati pada jalan Allah Ta'ala, walaupun mati tak apa. Tapi mana kalau dia beri rosak, dia boleh menuturkan, tapi sedangkan wa qalbuhu mutmainnum bil iman, hati dia tetap beriman, tidak beranjak. Itu diberikan satu rosak kemudahan. Tapi kalau kita ambil rosak, dia tetap, ya, maka itu lebih afdal. Dibincang 5 akwal dia. Kemudian apabila seorang Muslim memaksa seorang kafir untuk memeluk Islam. Dulu dia cerita orang kafir paksa orang Islam. Ini kita sudah paksa dia masuk Islam. Dia tak masuk wakrat kepala dulu. Kan? Sehingga dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ya. Jika ia kafir harbi, mana kafir yang memang boleh perang. Kalau bapa harbi sekarang apa? Amerika, Israel. Semua bapa harbi yang melanyak menghentam negara Islam. Kita tengok seluruh dunia, dialah rosak. Kafir harbi mana kafir yang dah boleh perang, halal darah dia, ya. Maka keislamannya sah. Tangkap dia kan, sudah mengucap. Dia mengucap, tembak. Dia pun mengucap, apa hukum Islam dia? Maka keislaman dia sini kata Imam Nawawi yasih, sah. Kerana hal itu merupakan pemaksaan yang benar. Namun jika seorang kafir zimmi, kafir dia duduk dalam negara Islam dan dia tidak ada hasrat untuk mengambil tanah air umat Islam,
Ya. Dalam arti kata lain dia tidak masuk dalam bidang politik. Ya, kafir zimmi ni jangan dibenarkan dia masuk bidang politik. Dia tak boleh masuk politik. Ni kita pula terbalik. Orang Islam tak nak politik, kafir je politik. Habis lingkup. Ya, ini masalah silap. Kafir zimmi ni kafir yang kita jaga dia. Sehingga Nabi memberikan penjagaan. Man adza zimmiyan faqad azan. Siapa yang menyakiti kafir zimmi seolah dia menyakiti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hak mereka dalam negara Islam perlu dijaga. Tapi dia tidak boleh masuk dalam urusan yang ada ke arah untuk mengambil tanah air umat Islam. Urusan politik ada tak? Ada lah. Dalil mana? Singapura dah hanyut. Pulau Pinang dah tinggal engat leher. Takkan tak nampak. Itu maknanya. Masuk dia bagi dia habis. Lama dia dapat. Baru ni pun kau main lagi. Ya? Macam keling karam dia dapat. Habis kepentingan Melayu dia tarang. Itu semua jenis-jenis kafir harbi tu. Siapa yang fatwa ni? Ulama besar Negeri Sembilan tu. Siapa? Mufti Syekh Haji Ahmad. Syekh Faiz punya pak tu. Ya, ulama yang luar biasa. Oh, hebat. Ketika memberi fatwa hukum apa? Loteri. Yang telah diselewengkan nama. Loteri kebajikan masyarakat. Loteri kebajikan ni. Benda minal muharramat, benda haram itu kebajikan. Bagi fatwa nak jatuh hukum haram kan. Orang lain bawa kitab macam-macam kan. Dia berlenggang kan. Oh, dia baca hadis dengan sanad pung. Melopong pun tengok. Luar biasa kealiman dia. Tuan Syekh Ahmad tu alim besar dia tu. Wali lagi. Kereta api dia tahan. Kita tahan bah tak berhenti. Tahan bah tahan teksi untuk berhenti. Dia kereta api tengah jalan dia tahan. Berhenti kereta api. Itu karamat dia banyak lah dia. Itu dia antara ulama besar. Wali besar tu. Dia fatwa apa? Orang kafir yang masuk bidang politik tu kafir harbi gitu. Ya, orang kafir bila masuk bidang politik mana tu kafir harbi. Tarak standard. Sebab apa? Dia ada niat untuk mengambil tanah air umat Islam. Kalian tengoklah tuan-tuan. Bukti tak bukti dia dapat sikit sekejap. Menggila dia tuan-tuan. Dia sauk sana, dia kebas sini, dia tebas sana. Oh. Allah karim. Mufti apa lagi tu? Mufti faham Ini DAP ni kafir harbi gitu. Tak betul itu. Sama ada dengan Syekh Ahmad ni fatwa. Jadi kalau sekiranya ia kafir harbi, maka keislamannya sah. Kerana hal ini merupakan pemaksaan yang benar. Namun jika ia seorang kafir zimmi, maka tidak menjadi Muslim. Kerana apa? Kerana kita memang diharuskan untuk melindungi dia. Oleh kerana itu, pemaksaan terhadapnya tidak dibenarkan. La ikrah fid din. Untuk dia tu, ayat ni. Tidak ada paksaan bagi agama. Ada pula lebay-lebay yang tak betul ni. Dibaca ni ayat ni untuk kita pula. La ikrah fid din. Kita suruh dia semayang apa? Dia kata tak ada paksaan agama. Kau ni orang Islam, kau orang kafir. Ayat itu untuk orang kafir. Ayat la ikrah fid din tu untuk orang kafir. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Nanti dia masuk Islam kena paksa pula, tak masalah. Islam ni agama yang cantik, tak payah paksa. Orang tengok aja orang dah tahu dah. Punya hebat kan. Ayat tu tak boleh guna kat kita. Kita kena paksa. Ya, hukum wajib bermakna ma yusabu ala fa' wa yu'alqabu ala tarki. Ma yusabu ala fa'li. Barang diberi pahala apabila dilaksanakan. Wa yu'aqabu ala tarki. Dan diazab apabila ditinggal. Jadi paksaan sini atas dasar apa? Atas dasar untuk menyelamatkan. Atas dasar sayang, atas dasar paksa kita supaya kita selamat di sana. Itu lain. Macam ibu bapa lah dipaksa anak kan. Tak belajar tak boleh gotannya. Nampak macam dia marah anak. Itu untuk apa? Memberi kebaikan. Kalau tak digotan pakat dia apa? Ni leka duduk dak ni. Oleh kerana itu permaksaan tadi tidak benar. Perkafir zimmi. Ada pendapat lain yang memang mengatakan bahawa keislamannya sah kerana ia diperintahkan untuk mengikut kebenaran. Jadi maknanya tentang paksaan terhadap zimmi sah atau tidak ada khilaf ulama.
Adapun pada harbi sah. Apabila seorang kafir mengucapkan 2 kalimah syahadah tanpa ada pemaksaan, ya, misalnya dia sedang menceritakan satu, lalu dia mengatakan, aku mendengar Zaid mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia tidak dianggap masuk Islam. Sebab dihikayatkan. Apabila dia mengucapkan setelah mendengar ajakan seorang Muslim, kemudian dia mengucapkannya, maka dia menjadi Muslim. Mana dengan kerelaan hati dia. Apabila dia mengucapkannya sendiri, bukan sedang bercerita. Tadi dia cerita, dia ceritakan, oh, Zaid tu mengucap kalimah ni, kata, misalan dia. Bukan dia mengucap, dihikayat. Itu tak jadi. Yang ni dia sendiri. Atau tidak diajak untuk masuk Islam, maka pendapat yang paling benar dan mazhab yang tepat, yang juga dianati oleh hampir seluruh sejawat kami, ulama yang sezaman dengan kami, kata Imam An-Nawawi, adalah dia sudah menjadi Muslim. Ya. Kita ajak tak apa, dakwah disuruh kan, dia jangan paksa. Pendapat lain mengatakan tetap belum menjadi Muslim kerana ada kemungkinan dia mengucapkan dalam bercerita. Ya. Kemudian dianjurkan untuk tidak memanggil penguasa kaum muslimin dengan sebutan Khalifatullah, tetapi boleh dikatakan Khalifah saja, atau Khalifatul Rasul, atau Amirul Mukminin. Kemudian kami riwayatkan dalam kitab Syarhus Sunnah, syarah bagi sunnah, karya Imam Abu Muhammad Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Boleh memanggil penguasa kaum muslimin dengan sebutan Amirul Mukminin atau Khalifah, walaupun si penguasa tersebut menyalahi perjalanan hidup para pemimpin yang adil. Sebutan ini dikarenakan dia yang mengurus urusan kaum mukminin dan mereka pun mendengar dan taat kepadanya. Disebut khalifah kerana dia menggantikan penguasa sebelumnya. Tidak boleh seorang disebut Khalifatullah setelah Nabi Adam dan Nabi Daud alaihissalam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah juga, sungguhnya aku, maksud ini, sungguh aku telah menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qala al-Qurtubi wastadalla al-Qurtubi bihazil ayah. Wastaddal makna mengambil dalil al-Qurtubi, Imam Qurtubi wa ghairu dan lain pada ulama tafsir. Anna hazil ayah yadullu ala wujubun nasbil imam. Wajib melantik pemimpin dalam urusan politik. Ya, ayat ni lah. Maknanya kita umat Islam kena peka dalam masalah kepimpinan. Ya. Jangan kata pimpin je nak pimpin lah. Pimpin lah biar lewat ni. Dia pegang dia godak habis gitu. Ya. Kalau kita tak nak memimpin, orang yang baik tak nak memimpin, tunggu orang jahat pimpin. Orang jahat pimpin habis tu. Dia kerja kan baru menyesal tak sudah gitu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa makna khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Kita mendirikan agama Ta'ala dan bersiasah, berpolitik dengan dia, dengan agama Ta'ala. Jangan berpolitik dengan nafsu dia atau politik jahat. Kata politik kotor-kotor, betul lah tu politik yang tu. Politik yang menggunakan nafsu. Adapun ilmu siasat, ilmu politik yang menggunakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, itu yang disuruh, bahkan dia terbaik dan dia perkara yang besar. Ya. Dalam kitab tasawuf disebut kitab Ihya tu, ad-dinu usun wa siyasatu harisah. Pamah laisa lahu usun pamahdum. Ya. Wa man laisa lahu haris fadai'un. Ad-din usun, agama ni dipanggil asas, foundation dia. Kan? Adapun urusan politik dipanggil harisah, pengawal.
Benda yang tak ada tapak, tak ada condition dia tak tapak, mahdum dia akan runtuh. Hidup tak ada agama, runtuh. Confirm dia runtuh, jahanam. Tapi kalau ada agama, kuasa politik tak ada orang lain pegang. Padai'un, kosong, tak ada boleh jalan. Kita nak jalan hukum ni tak boleh, kita tak ada kuasa. Kan? Bila ada kuasa, barulah dia boleh jalankan segala syariat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tu sebab kejayaan letak di situ. Kejayaan letak di sejauh mana manusia tunduk kepada perintah Allah dan arahan Rasulullah SAW. Dalam semua konteks individu, keluarga, masyarakat, negara, dia ikut dia perintah Allah Rasul, confirm dia selamat. Dia belakangkan, habis jawab dia terbalik. Kemudian satu lagi, diriwayatkan oleh Ibn Abi Malikah situ, bahawasanya ada seorang yang mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wahai khalifatullah. Dia panggil, ya khalifatullah, dia panggil. Beliau menjawab, aku adalah khalifah Muhammad SAW, bukan khalifah Allah. Khalifah mana pengganti? Pengganti Allah Ta'ala. Wow, besar kan? Ya, aku ni pengganti apa? Pengganti Rasul. Maknanya menyandang kerja-kerja yang Rasul suruh. Dan aku telah reda atas hal itu. Seorang berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Khalifatullah, ya Khalifah Allah. Beliau menjawab, celaka engkau tu. Si air tak keluar pedang tu. Ya, Umar ni garang ni. Engkau telah memanggil dengan panggilan yang jauh. Jauh tu kan taraf aku. Maknanya apa? Khalifatullah bukan gitu. Sesungguhnya ibuku memberiku nama Umar. Apabila engkau memanggilku dengan nama ini, maka aku boleh terima. Kemudian aku dewasa. Dan aku digelar Abu Habs. Apabila engkau memanggilku dengan nama ini, maka aku boleh terima. Kemudian kamu menjadikanku pemimpin untuk mengurus urusan kamu. Kamu memberiku nama Amirul Mukminin. Apabila engkau memanggilku dengan nama tersebut, maka itu cukup buat aku. Cukuplah tu Amirul Mukminin dah, bukan Khalifatullah maknanya. Ya. Itulah imam, mana hakim dan para hakim. Kemudian Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Basri, Al-Faqih Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah mengatakan bahawa pemimpin disebut khalifah kerana dia menggantikan peranan Rasulullah, mana kerja-kerja Rasulullah SAW untuk umat baginda SAW. Oleh itu boleh disebut khalifah sahaja atau khalifatul Rasul. Dan begini juga mengatakan para ulama berbeza pendapat tentang bolehnya panggilan khalifatullah. Ya, itu ada khilaf ulama. Ada yang menegah. Dan kebanyakan masyhur yang menegah. Sebagian ulama membenarkan dengan dalil dialah yang menjadikan hak-hak Allah terhadap makhluk, mana menjalankan hukum dan syariat Allah. Juga berdasar pada firman Ta'ala yang bermaksud surah Fatir. Ya, dialah yang menjadikan kamu khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ujar mereka. Walhasil ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna khaira kullahu bari'an. Alhamdulillah. Ya karim.